Silakan. Yang pertamanya, saya ingin ucap tahniah kepada Menteri Kesihatan yang telah ulas dengan panjang lebar tentang beratus tindakan yang telah diambil oleh kerajaan berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh negara hari ini. Tetapi akhirnya kita dapati semua tindakan ini tidak menghasilkan sekatan terhadap perkembangan penyakit COVID-19 ini. Sebaliknya, tiap kali kerajaan membuat sesuatu keputusan, angka meningkat beribu-ribu sehinggalah sudah sampai kepada 18,000 orang kes baru pada tiap hari. Ini sudah tentu akan menghalang usaha untuk mengurangkan bilangan kes baru di negara kita. Saya berpendapat bahawa sebabnya tindakan-tindakan kerajaan ini tidak memberi hasil ialah kerana kerajaan berpendapat bahawa dengan mengambil tindakan politik maka penyakit boleh hilang. Penyakit ini tidak boleh disekat dengan kerana political decision. Sekarang akhir ini kita dapati bahawa kerajaan bercadang untuk menjemput ahli-ahli daripada parti lawan untuk menyertai satu majlis pemulihan negara. Ini adalah tindakan politik. Dia tidak akan berhasil. Sebaliknya, apa yang patut diadakan ialah satu badan profesional yang dianggotai oleh pakar-pakar dalam bidang kesihatan, dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Kerana inilah masalah-masalah yang melanda negara kita. Ahli-ahli politik, walaupun mereka semua bijak-bijak belaka, tetapi nampak kurang arif dalam usaha untuk membantras perkembangan wabak COVID ini. Sepatutnya, seperti mana saya kata tadi, kita mengadakan majlis pemulihan negara yang dianggotai oleh ahli-ahli profesional. Dan orang politik tidak harus campur tangan. Kerana orang politik biasanya lebih utamakan political mileage daripada menyekat perkembangan wabak ini. Satu daripada contohnya ialah apabila keadaan pulih sedikit, maka orang politik cuba untuk menawan sebuah lagi negeri, Sabah umpamanya, dan hasil daripada tindakan itu ialah peningkatan kepada 2,000 pada satu hari. Kemudian diambil tindakan untuk isytihar darurat, angka meningkat kepada 5,000. Bila diisytihar plan pemulihan, angka meningkat sampai 17,000. Ini menunjuk bahawa angka-angka ini, keputusan yang berasas kepada politik, tidak mampu untuk mengurangkan kes wabak ini. Sebab itu kita perlu ada badan yang dianggotai oleh pakar. Pakar dalam bidang membantras wabak penyakit. Dan kita sedar bahawa banyak perkara-perkara yang boleh dilakukan tetapi tidak dilakukan. Umpamanya kita perkenalkan SOP. Memang pun SOP itu baik. Tetapi pelaksanaannya tidak begitu baik. Kebanyakan orang tidak mematuhi berkenaan dengan tindakan di bawah SOP. Umpamanya mereka jarang patuh kepada arahan
supaya mengasingkan diri daripada orang lain. Iaitu tiap kali berada sekurang-kurangnya 1 meter antara mereka dengan orang lain. Tetapi ini tidak dipatuhi di waktu tertentu. Umpamanya apabila ke masjid, waktu semayang memang mereka mengasingkan diri daripada ahli jemaah yang lain. Tetapi apabila habis tamat sembahyang, mereka berjalan keluar bersama-sama, berdekat-dekat. Dan waktu itulah jangkitan akan berlaku. Dan di masa-masa yang lain juga begitu. Pekerja umpamanya dalam bas tidak asingkan diri daripada rakan-rakan mereka. Juga semasa berjalan masuk ke kilang juga begitu. Apabila mereka habis kerja, balik tinggal di rumah yang disediakan untuk pekerja, maka sekali lagi mereka berdekat-dekatan dan pada masa itulah yang jangkitan berlaku. Kita membaca bahawa tiap hari ribuan orang didapati sudah pun dapat penyakit ini. Iaitu apabila diadakan test, swab test umpamanya, kita dapati orang ini sudah pun dapat penyakit COVID-19 ini. Tetapi sebelum dia ditest, dia telah bergerak ke atas tempat dan menjangkitkan orang lain kerana waktu itu pun dia sudah ada penyakit ini sebelum dianya dites. Jadi sebelum dianya dites, dia sudah jangkitkan ramai daripada orang yang berdekatan dengan mereka. Sebab itu angka yang kita beri ini tidak tepat. Mungkin bagi negeri Selangor tepat kerana diadakan tes kepada lebih ramai orang. Tetapi apabila kita ada tes secara biasa, banyak orang yang tidak dikenakan tes dan mereka sebenarnya sudah pun dijangkiti oleh wabak penyakit COVID-19 ini. Ini menunjuk bahawa lebih ramai orang yang mengidami penyakit ini daripada angka yang ditunjuk kepada kita. Satu tindakan perlu diambil untuk menangani masalah ini supaya kita dapat detect lebih awal dan bukan setelah dianya berkembang pesat. Berkenaan dengan satu cara lain untuk mengurangkan wabak ini ialah dengan suntikan vaksin. Tetapi kita dapati bahawa terlalu banyak birokrasi dalam suntikan vaksin. Mereka perlu diregister dulu, diberi tempat dan sebagainya. Dan ramai daripada orang biasa, terutamanya orang kampung, mungkin tidak ada telefon bimbit ataupun tidak tahu menggunakan telefon bimbit untuk membuat registration dan kemudian mungkin tidak tentukan bahawa hari yang mereka patut berada untuk suntikan, mereka tidak baca betul-betul dan tidak hadir. Jadi ini bermakna bahawa ramai daripada orang yang sepatutnya disuntik dengan vaksin tidak disuntik di waktu yang ditentukan. Sebab itu kita perlu memudahkan cara-cara rakyat dapat disuntik dengan lebih cepat. Kalau kita dapat suntikan yang lebih cepat, lebih ramai, saya yakin kita dapat bendung sedikit jumlah kes-kes baru yang terlibat. Waktu ini kita diberitahu hanya 1 milion saja yang sudah yang didapati dijangkiti tiap-tiap hari. Bermakna bahawa ada 31 milion lagi
yang boleh kita suntik kerana mereka belum mendapat penyakit ini. Sebab itu suntikan perlu diadakan dengan lebih cepat supaya seberapa ramai yang mungkin akan dilindungi daripada dijangkiti dengan penyakit COVID-19 ini. Sebab saya berpendapat bahawa kalau satu badan yang dianggotai oleh pakar-pakar yang tidak ada dipengaruhi dengan politik akan menjadi lebih berkesan untuk menangani masalah wabak ini. Sebenarnya ada banyak cara-cara yang boleh dilakukan yang boleh mengurangkan insiden kes-kes baru. Kita perlu terutamanya melihat apa yang berlaku di negara-negara lain yang mana mereka lebih berjaya dalam membendung perkembangan penyakit ini. Kalau mereka menggunakan vaksin kepada lebih berjuta-juta orang tanpa masalah, tak perlulah kita nak buat ujian lagi ataupun menolak vaksin itu kerana sebab-sebab lain. Kalau vaksin itu sudah digunakan untuk bermilion orang di negara lain, maka kita perlu terima sahajalah vaksin itu supaya dapat kita bekalkan vaksin dengan mencukupi supaya seberapa ramai yang mungkin akan disuntik dengan vaksin. Kerana cara ini sajalah yang berkesan untuk mengurangkan perkembangan wabak ini. Walaupun kita tahu kadang-kadang ada juga yang walaupun sudah dikenakan suntikan 2 kali tetapi masih boleh dijangkiti. Tetapi biasanya simptom yang mereka dapati adalah tidak begitu serius seperti yang belum disuntik. Sebab itu rakyat sekarang ini berhajat untuk disuntik. Masalahnya ialah kadang-kadang kita tidak punyai cukup vaksin dan kadang-kadang atas urusan birokrasi agak sukar bagi orang yang belum dapat suntikan diberi suntikan. Biasanya kalau mereka datang terlalu awal dan belum ikut jadual mereka, mereka disuruh datang kemudian. Sebaliknya saya berpendapat kalau mereka datang ke tempat suntikan dan kita masih ada vaksin, sepatutnya kita suntikan saja supaya dapat direkodkan seseorang itu sudah pun disuntik. Dengan cara-cara yang lebih agresif, maka kita dapat kurangkan wabak ini dengan mengadakan satu usaha untuk menyuntik seberapa ramai daripada rakyat yang mungkin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kemaman.